dalam apa jua keadaan, ingat Allah dalam apa jua keadaan, senang, susah ataupun sakit, dalam keadaan apa jua. Zikir itu penting. Zikir adalah oksigen kehidupan kita. Oksigen perlu pada hidup, tapi kehidupan perlu zikir. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Saya nak tanya. Hidup dengan kehidupan, dalam bahasa Inggerisnya living and life. Life dengan living beza. Living, hidup, kita perlu oksigen, betul? Kita perlu makanan, kita perlu minuman, itu untuk hidup. Tapi kehidupan apa? Kehidupan kasih sayang, ketenangan, kehidupan, betul ya? Jadi oksigen penting untuk hidup, tetapi ingat Allah penting untuk kehidupan. Apa bezanya hidup dengan kehidupan? Kalau saya nak buat contoh, senang je, antara home dengan house, rumah dengan rumah tangga, betul? Rumah dia beda dengan kayu, dengan batu, dengan besi, dengan konkrit, betul? Itu rumah. Rumah tangga apa dia? Roh dia. Sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, tasamuh, lapang dada, memaafkan, antara suami isteri, betul tak? Jangan hanya jadi house, tapi mesti jadi home, betul? Home tu adalah roh dalam rumah tangga kita, betul? Jadi jangan rumah kita hanya lapang, tapi hati kita sempit, suami isteri selalu bergaduh dan sebagainya. Jadi sempitlah. Rumah lapang, hati sempit. Itu house, bukan home. Boleh faham ya? Begitu juga antara hidup dan kehidupan. Untuk hidup perlu oksigen, untuk kehidupan perlunya ingat Allah. Zikir. Dan zikir ni kena banyak. Oksigen sikit ke kita perlu? Oksigen kita perlu hari-hari, setiap detik, betul? Begitu juga ingat Allah, perlukan selalu. Sebab tu kalau dikatakan kalimah dalam Al-Quran, kalau zikran mesti diikuti dengan kathira. Kathira maksudnya banyak. Zikir mesti dikatakan hibukratau wa asila, pagi dan petang. Artinya pagi dan petang tu menunjukkan kena banyak. Sebab tu para ulama menegaskan dengar zikir tu kepada manusia umpama air pada ikan. Betul umpama air pada ikan. Tanpa air ikan akan mati, tanpa zikir hati akan mati. Badan hidup, makan gemuk, tapi hati mati, betul? Hati resah, hati gelisah, kosong dan sebagainya. Ini zikir. Yang kedua tentang fikir. Fikir tentang alam ini. Penciptaan alam ni kena fikir. Kena fikir. Tadi zikir, yang ini fikir. Zikir ingat dengan hati, fikir dengan akal. Fikir dengan akal, fikiran. Saya nak tanya akal dengan hati ni dia dekat mana Orang kata akal kat sini, hati kat sini, betul? Tak ada, dua-duanya kat sini. Yang ni otak. Boleh faham Dia macam ni dia satu. Sebenarnya dia ada emosi kat situ, ada hati kat situ, ada akal kat situ. Contohnya, saya nak buat contoh mudah supaya dapat dipahami. Elektrik kan, kuasa elektrik. Bila dia pergi dekat lampu, dia jadi cahaya. Bila dia pergi dekat kipas, dia sejuk. Pergi kat aircon, jadi sejuk, betul? Nanti pergi dekat heater, jadi panas, betul? Jadi benda yang sama, tetapi apabila dia berfungsi baru dia berbeza. Boleh faham? Hati bila dibuat macam ni jadi akal, dia gini-gini. Jadi latifah rabbaniyah. Tu kita tak bincang lah apa bezanya qalbu, apa bezanya sudur, apa bezanya fuad. Itu lebih dalam Cuma saya nak bagi tahu tadilah akal berfikir, hati berzikir. Boleh faham maksud saya Jadi kalau kita tengok ayat tadi, kalau saya guna term management, sini ada yang belajar management, tentu ada kan? Dia mudah-mudah aja. Dia apa saja yang kita buat, dia mesti ada input, dia mesti ada proses, dia mesti ada outcome atau output. Boleh input, proses dan output. Input dia apa? Dalam ayat ni input dia apa? Kejadian alam ni. Semua alam ni. Alam ni masya Allah. Selain Allah, alam semua. Makhluk. Langit, bumi, bintang, bulan, matahari, galaksi, lautan, sungai, tasik, tanah dan sebagainya. Ini adalah apa? Alam. Ini input dia, kejadian alam. Alam ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dia juga ada kaitan dengan alam, alamun, apa? Bendera tau. Bendera
Apa fungsi bendera? Dia menggambarkan satu negara. Betul tak? Kalau kita tengok jalur gemilang yang 14 jalur, kemudian ada ini, itu apa? Bendera apa? Malaysia. Betul. Kalau sangsaka merah putih, itu apa? Indonesia. Kalau kita tengok bendera ini, United States, yang ini UK dan sebagainya. Kita tengok bendera, dia menggambarkan negara. Betul. Itu dengan alamun. Begitu juga alam. Alam ini dipanggil alamun kerana dia nak menggambarkan penciptanya. Boleh faham? Nampak alam, mesti ada pencipta alam. Boleh faham ya? Macam bendera menggambarkan negara, alam ini menciptakan, menunjukkan ada penciptanya satu. Yang kedua, tadi input dia kejadian alam. Yang kedua, prosesnya ialah zikir dan fikir. Proses dia kena zikir dan fikir. Alam, input. Proses dia, zikir dan fikir. Output dia apa? Insaf. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rasa datang satu awareness, satu reflection, satu keinsafan dalam diri kita. Semua ni tak dicipta oleh Allah sia-sia, dan minta selamat daripada api neraka. Itu dia punya output, outcome dia. Boleh faham ya? Jadi kalau kita tengok alam tanpa proses, tak akan ada impak. Boleh faham ya? Hari-hari orang tengok alam. Hari ni kita tengok matahari, tengok, betul? Tengok gitu sajalah. Tengok langit, tengok pokok-pokok tadi, tengok, betul. Dalam perjalanan kita drive sini, kita tengok semua, betul. Tapi apakah kita menjalankan proses dia? Proses dia apa? Zikir dan fikir. Bila kita tak jalan proses zikir dan fikir, lah, tak ada apa-apa, tak ada rasa apa-apa, tak ada rasa biasa saja hari ini. Sebab tu nikmat itu bila terasa, bila dia tak ada. Saya nak tanya betul-betul, orang kata dari hati ke hati, frankly speaking, orang kata, ada tak siapa-siapa yang masuk dari pintu tadi, termasuk saya lah, bukan kata orang, saya masuk daripada pintu tadi, masuk ke dalam dewan ni, syukur ada kipas, syukur ada lampu, syukur ada aircon, betul? Tak ada, saya rasa kita duduk biasa je. Bila kita terasa, saat lagi tiba-tiba aircon rosak, blackout dan semua, Allah baru rasa. Nikmat baru terasa bila tak ada. Sebab itu banyak orang yang lalai. Ya? Kita tak hitung kesyukuran kita. Yang kita hitung kesukaran kita. Betul? Untuk bahagia kita kena hitung kesyukuran kita. Oh, syukur. Kena hitung kesyukuran kita. Jangan hitung kesukaran kita. Bila dah tak ada lampu, barulah tadi. Kita dah tua-tua ni, saya minta maaf lah kalau orang yang ada muda-muda kat sini terasa hati pula. Kalau saya dah tua ni, dah 60. Kata doktor-doktor yang psikologi ni, kita kena syukur kalau kita dapat bernafas, kita kena syukur kita dapat minum air, kita syukur dapat buang air dengan baik. Syukurlah sekarang ni, ramai orang tak ada itu, betul. Kecil-kecil pun kita syukur. Bila kita syukur benda yang kecil-kecil, apa yang terjadi? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah nikmat. Tapi kalau banyak tak disyukuri, macam tak ada apa. Ini kita kata, ini yang dia kata fikir dan zikir tadi. Kemudian baru ada keinsafan. Oh, aku nak pergi dah ni. Dunia ni sementara. Dulu aku datang dari perut ibu aku, alam rahim, aku duduk, itulah aku rasa dunia yang paling besar, yang paling selesa. Rupa-rupanya bila lahir ke alam dunia ada lebih luas lagi daripada alam rahim, betul? Nanti kita akan pindah nanti ke alam kubur, alam akhirat. Oh, alam akhirat lebih luas lagi daripada alam dunia yang aku tinggalkan. Seperti mana aku tercengang, aku terkesima apabila keluar daripada alam rahim dalam perut ibu, melihat dunia yang ada matahari, yang ada bulan, yang ada ini begitu besar. Nanti kalau di akhirat kita nampak syurga, kita nampak neraka lagi besar. Boleh faham maksud saya? Ini yang dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Why deny the second creation while the first creation is here to see? Orang kata, kenapa kita menafikan the second creation? Second creation ialah akhirat, while the first creation is here to see.